Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Arba'un Al-Qudsiyah, hadis 40 yang merupakan hadis-hadis qudsi dihimpunkan oleh Mulla Ali Al-Qari. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung dengan hadis yang kedua. Kita dah selesai dah hadis yang pertama, kita nak sambung pada hadis yang kedua. Kata Al-Imam Al-Syekh Mulla Ali Al-Qari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. Hadis ini merupakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni ketika mana meletakkan bab mentafsirkan ayat Qul huwallahu ahad, yakni suratul Ikhlas. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kadzabani ibnu Adam. Ibnu Adam mendustaiku. Anak Adam menyandarkan kepadaku sesuatu yang tidak benar. Walam yakun lahu dhalik, dan dia tidak mempunyai hak, dia tidak mempunyai kebenaran untuk melakukan perkara tersebut. Wa syatamani, saya terjemah dulu nasi teh urai. Wa syatamani, dan Ibnu Adam ini ada yang menghina aku, yang mencela aku. Walam yakun lahu dhalik, sedangkan dia tidak mempunyai kebenaran untuk melakukan perkara itu. Dia tidak ada hak untuk buat perkara itu. Kemudian Allah azza wa jalla menghuraikan maksud pendustaan dan celaan itu. Dia kata, fa amma takdzibuhu iyai, adapun penisbahan dusta yang dilakukan terhadap aku, fa qauluhu la yu'idani kama bada'ani, yang mana apabila dia menyebutkan la yu'idani, sesekali Allah azza wa jalla tidak akan mungkin untuk mengembalikan aku seperti mana Allah Ta'ala telah memulakan penciptaanku. Walaysa awwalul khalq, sedangkan tidaklah ciptaan kali pertama itu bi ahwana alayya min i'adati, sedangkan tidaklah penciptaan kali pertama itu lebih berat di sisi Allah, di sisi aku, kata Allah, daripada
daripada aku nak mengulangi penciptaan tersebut. Wa amma syatmuhu, iyai adapun penghinaannya terhadap aku, faqauluhu, apabila dia menyebutkan ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak, wa anal ahad as-samad, sedangkan aku ini Maha Esa. As-samad, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat as-samad. Lam alid wa lam ulad, aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa denganku. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inilah hadis nombor 2 yang Mulla Ali Al-Qari masukkan dalam kitab hadis 40 kursi dia. Okey, kita tengok apa faedah, manfaat, ilmu yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Baik. Allah Ta'ala kata kadzabani ibnu Adam. Anak Adam menetapkan sesuatu kepadaku secara dusta, mendakwa satu benda dusta dan lekatkan padaku. Tapi para ulama mengatakan bukanlah semua. Kerana di kalangan anak Adam ni ada je yang beriman. Kan? Ada je yang membenarkan Allah Azza wa Jalla. Ada saja yang menisbahkan hanya sesuatu yang benar pada Allah. Yang dusta dia tak sandar pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ahli sunnah wal jamaah dalam bab akidah, dalam bab sifat Allah, selagi mana tidak dinyatakan di dalam nas, sama ada Al-Quran ataupun sunnah, maka mereka tidak akan pandai-pandai nak pergi nisbah pada Allah. Tak akan pandai-pandai nak pergi nisbah dalam akidah. Sebab tu dalam bab agama ni ada satu bab yang dipanggil sebagai bid'ah tu. Bid'ah ni kita tak mau bid'ah ni dicela dalam agama apabila kita nak menetapkan sesuatu dalam agama sedangkan tidak ada asal yang boleh dijadikan sebagai sandaran, sama ada dalam akidah ataupun di dalam ibadah. Kenapa para ulama agak berhati-hati dalam masalah ni? Kerana Nabi SAW sendiri tak bagi. Kerana agama ni bukan milik sesiapa. Bukan milik saya, bukan milik tuan-tuan, bukan milik puan-puan. Tetapi agama ni milik Allah dan Rasul. Ini benda yang kita kena pegang. Apabila kita nak melakukan sesuatu, nak mendakwa sesuatu, perlu ada sandaran. Oleh kerana itulah para ulama Islam ni apabila menulis, mengarang, apabila nak mendakwa sesuatu, dia mesti bawa mari bukti, dia mesti bawa mari dalil. Kerana syariat ni adalah milik Allah Azza wa Jalla, kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tak pasti, dia tak akan kata haram, tak ada. Kalau tak pasti, dia tak akan sebut yang ni haram secara jelas. Dia akan kata akrahu zalik, aku tak suka, aku tak berminat. Sebab itu juga di kalangan ulama Islam ni bila datang bab-bab baru dalam agama, bukan bab baru dalam agama lah, bab-bab baru dalam urusan dunia yang memerlukan hukum hakam, ada sebahagian di kalangan mereka yang tawakuf, tak buat keputusan. Saya dalam isu ni saya tak berani nak buat keputusan lagi, tawakuf, kita berhenti kejap, dia kata. Dalam bab-bab yang dipanggil sebagai qadaya mu'asarah, bab-bab isu-isu fiqh semasa, mereka tak berani kalau tidak ada bukti yang jelas. Okey, bila disebut anak Adam menisbahkan satu perkara dusta padaku, bukan semualah, sebahagian sahaja. Dan benda ni memang adalah dalam bahasa kita pun ada. Kita menyebutkan secara umum, tetapi yang kita maksudkan hanya sebahagian sahaja. Okey. Siapa golongan ni? Golongan yang tidak beriman dengan hari akhirat. Golongan ni adalah golongan yang tidak beriman. Sebab bila Allah Ta'ala kata mereka ini melakukan pendustaan terhadap aku, macam mana?
fa amma takdzibuhu iyai, adapun pendustaan yang dilakukan terhadap aku tu apabila dia sebut la yu'idani kama bada'ani, sesekali Allah Ta'ala tidak akan kembalikan aku semula, sesekali Allah Azza wa Jalla tidak akan bangkitkan aku semula seperti mana Allah Ta'ala dah bangkitkan aku sekarang. Maksudnya bila aku mati nanti, hari ni betul aku hidup, nanti bila mati nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bangkitkan aku. Siapa yang kata macam tu, maka dia tak betul. Jadi perkataan ini adalah perkataan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu pendustaan. Sedangkan Allah Ta'ala kata walaysa awwalul khalq bi ahwana alayya min i'adati, sedangkan kata Allah kejadian yang pertama itu tidaklah lebih susah daripada nak mengembalikannya. Maksudnya Allah Ta'ala dah ciptakan kita daripada sesuatu yang tidak ada. Tuan-tuan katalah tuan-tuan lahir tahun 1978 contoh. 1978 tuan-tuan lahir, hiduplah dalam dunia ni. Sebelum 1978 tuan-tuan ada ke? Kata ada ustaz, dalam perut. Okey, kita reverse lagi ke belakang. Tahun 1970, lahir 78, tahun 1970 ada lagi ke? Ada dalam perut? Tak ada, tak muncul. Janin pun tak ada, tulang pun tak ada, rambut pun tak ada, bulu hidung pun tak ada. Allah Azza wa Jalla boleh ciptakan satu orang manusia yang berasal daripada tak ada. Allah Ta'ala boleh cipta satu orang manusia yang sempurna, sedangkan dia tu tak pernah ada. Allah boleh ciptakan dia dalam keadaan yang sempurna. Mana lagi susah nak cipta satu orang manusia dalam keadaan dia memang tak pernah ada dalam dunia ni, tak pernah ada dalam alam ni, daripada nak kembalikan dia sedangkan dia pernah ada. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, kalau Allah mampu untuk ciptakan dia daripada tak ada dulu, dan itu tak susah bagi Allah, tak susah pun. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Bila Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Daripada tak ada Allah Ta'ala boleh ciptakan kita. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala nak bangkitkan kita semula sedangkan kita pernah ada. Bahkan kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, ada satu hadis yang menyebutkan tentang ajabuz zanab, satu tulang yang ada pada jasad manusia ni yang Allah Ta'ala takdirkan untuk tidak hancur. Tidak hancur. Maka daripada situ Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semula. Itu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka golongan yang mendustakan ni adalah golongan yang tidak beriman dengan hari akhirat. Tuan-tuan, golongan yang tidak beriman dengan hari akhirat ni kita panggil golongan apa? Golongan kafir. Kan? Muncullah baru-baru ni kita panggil apa? Polemik dalam negara kita berkenaan dengan isu kafir. Saya ada tulis sikit lah, dan saya dah sebut dah dalam kuliah saya lama dulu berkenaan dengan istilah kafir ni. Tuan-tuan, kafir dari sudut makna literal, dari sudut makna literal, kafir ni bermaksud sitru syai' wa taghtiyatuh, menutup sesuatu, membalut sesuatu. Itu kafir. Ya. Dalam bahasa Arab, sebelum kafir itu ataupun kufur itu dijadikan sebagai satu istilah syar'i, perkataan di sudut bahasa Arab selain daripada menutup, orang Arab panggil kafir ni orang yang menanam, orang yang tanam pokok, petani. Kafir, kufar. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi kat Jordan,
Di antara jalan nak pergi Amman tu, daripada Amman tu, pusat bandaraya dia tu, ibu negara dia tu, nak pergi ke Irbid, tuan-tuan akan jumpa banyak apa ni, signboard kufur Khalil, kufur. Mula-mula saya pun terkejut, kenapa pula kampung ni nama kufur ni? Sebab kawasan tu kawasan subur. Di kawasan di antara Amman nak pergi ke Irbid tu, dia kawasan lembah. Kita kena lalu kok Jarash, kawasan-kawasan lembah. Bahkan ada satu kota Rom yang besar kat situ. Di antara kota yang terbesar di luar Rom, di kawasan tu lah. Sebab kawasan tu kawasan yang hijau, kawasan subur. Bahkan ada banyak, boleh kita katakan dia macam pokok-pokok besar ada kat situ. Jadi banyak kufur ni. Ustaz Ashraf ada sini, dia tahu lah. Itu pun kalau dia baca signboard lah. Biasa dia baca kitab dalam kita. Kufur kan? Kenapa panggil kufur? Sebab kawasan tu kawasan yang banyak tumbuhan-tumbuhan. Bila kita panggil orang yang tidak mahu menerima Islam sebagai kafir, ia bukanlah satu perkataan hina macam kita mencarut tu, tapi ia merujuk kepada hakikat yang dia menutup jiwanya daripada menerima Islam. Petani dipanggil kafir ataupun kufar di sudut bahasa kerana petani itu kerja dia menutup bumi dengan tumbuhan ataupun menutup benih dengan tanam, tutup. Jadi bila kita panggil, kita gelarkan satu orang dengan gelaran kafir, ia bukan satu perkataan yang agresif. Macam Arab, dia ada dua je manusia, dia kata. Dari sudut bangsa, manusia ada dua. Satu Arab, satu Ajam. Jadi kalau kita ni bukan Arab, dia akan panggil kita Ajam. Tahu? Jadi kalau dari sudut akidah, manusia ni ada yang mukmin, ada yang kafir. Tapi ada orang tak setuju lah, biasalah kan. Adalah tak setuju. Dia kata, dah kalau jiran kau nak panggil dia kafir ke? Kafir mejap. Lah dia ada nama, panggillah nama dia. Kawan kita yang mukmin pun kita tak panggil mukmin mejap. Kita panggillah nama dia. Tapi kalau dia tanya kita, dia kata kalau macam tu nanti kita akan menjauhkan dia. Dah kalau kita rasa boleh menjauhkan dia, janganlah panggil kejap. Tapi tak boleh menafikan memang dia kafir. Kalau dia tanya kat kita, ni Dora, katalah satu orang datang kat kita, dia bukan Islam, dia Buddha contohnya, saya ni kafir ke Muslim? Kita nak jawab apa? Awak bukan Muslim. Kafir? Bukan juga kafir, tapi non-Muslim. Kan sama je tu. Saya tak faham. Istilah ni istilah syar'i. Istilah ni istilah syar'i yang ada dalam Quran. Surah Kafirun pun ada. Walaupun ada sebahagian dia kata bukan adat Nabi memanggil orang ya kafir. Tapi Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan pendirian. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Maksudnya kategori itu ada. Jadi kalau orang tanya kita, di sisi Muslim, di sudut akidah ni manusia berapa kategori? Dua je lah, Muslim ataupun kafir. Tapi bila mana ada orang kafir tidak bersetuju, dia kata macam perkataan tu agresif, tugas kita lah untuk pergi jelas kat dia. Tugas kita lah bagi jelas kat dia. Sebenarnya awak tak terima Islam, sebab tu kami panggil awak kafir. Dan perkataan kafir tu bukan perkataan agresif pun. Dia perkataan yang merujuk kepada hakikat. Apa hakikatnya? Awak tak terima Islam kan? Awak tutup jiwa awak daripada terima Islam. Saya dah seru dah. Ni Islam macam ni. Awak tak mau terima kan? Kafirlah. Awak tak boleh panggil saya kafir. Mengucaplah jadi Muslim. Dan mana-mana agama pun macam tu. Saya bukan nak menyamakan agama, tapi keadaannya hampir sama. Pergi tanya pada orang Kristian, orang Muslim di sisi Kristian, kafir ke tidak? Bukanlah sama. Kita tak boleh menyamakan agama. Kita orang Islam kena percayalah agama Islam ni agama yang benar. Orang Kristian pun percaya benda yang sama juga. Orang Hindu pun percaya yang sama juga. Dah kenapa bila dia boleh percaya macam tu, kita pula nak kena pergi ikut dia?
Kita kena nyatakan betul-betul. Perkataan kafir itu bukan perkataan yang agresif. Perkataan kafir itu bukan perkataan yang agresif. Orang tak sukalah ustaz. Tak apalah, kita tangguh kejap. Tapi penjelasan kena dibuat. Kerana Islam tidak suka satu orang Muslim menuturkan perkataan yang kotor. Kan? Nabi tak suka. Laisal mu'min bita'an walal la'an. Bukanlah seorang mukmin atau kama qal, bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka ta'an, suka mencela, walal la'an, suka melaknat, bukan kata-kata yang kasar. Bukan. Orang Islam tak disuruh untuk melakukan perkara itu. Jadi bila orang ada dalam syarak perkataan tu, maka perkataan tu pasti ada makna yang tersirat di sebaliknya. Kan? Habis tu kalau kita panggil orang Islam kafir, kenapa orang Islam marah? Dah memanglah benda tak betul. Kita orang Islam nampak orang Islam lain pergi tuduh orang lain kafir. Mulah kafir. Sedangkan orang tu Islam. So kita kena tegur lah, tak betul tu. Tapi kalau kita letakkan satu istilah betul kat tempat dia, tak ada agresif pun. Okay, bila sebut kufur, kufur itu menutup. Istilah syar'i, seseorang yang tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah, maka dia kafir lah. Dia tak mau terima, dia tak membenarkan. Jadi kufur ni pula ada beberapa jenis. Ada kufur jenis yang pertama, yang paling tinggi kekufuran dia, iaitu kekufuran disebabkan oleh kerana keras kepala. Bukan dia tak tahu benda betul. Dan kufur ni pula ada yang kerana nak mempertahankan kepentingan diri sendiri. Yang ni rendah sikit lah. Seperti mana yang berlaku kepada manusia yang bernama Heraklius, yang mana diterima surat Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Diterima surat Nabi SAW. Sebelum dia baca surat Nabi itu, dia panggil dulu, dia cari dulu mana orang yang nasab dia dekat dengan penulis surat ni, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia cari, dia nampak ada satu kumpulan rombongan daripada Quraisy, iaitu rombongan Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu belum beriman lagi. Masa tu Abu Sufyan tak geng dengan Nabi lagi. Kerana Abu Sufyan masuk Islam apabila berlakunya pembukaan kota Makkah. Jadi masa tu dia tanya soalan dekat Abu Sufyan ni. Dia tanya soalan, Abu Sufyan jawab. Dia tanya soalan, Abu Sufyan jawab. Dia tanya soalan, Abu Sufyan jawab. Semua jawapan Abu Sufyan tu dia dah siap-siap buat kesimpulan dah. Kerana apa? Kerana dia ni seorang yang membaca kitab-kitab yang terdahulu. Dia ahli kitab lah. Dia Nasrani. Jadi dia kata apa? Lau a'lamu anni akhlusu ilaih latajashamtu liqa'ahu. Kalaulah aku ni tahu yang aku boleh pergi jumpa dia, aku akan bersungguh nak pergi jumpa dia. Lau kuntu indahu la ghasaltu an qadamai. Kalau aku berada di sisi dia, aku akan basuh kaki dia sebagai penghormatan aku pada dia. Ni yang disebut oleh Heraklius tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum tu disebut, dia kata inni la a'lamu annahu kharijun walakin lam akun adun annahu minkum. Aku tahu dia akan keluar, tapi aku tak pernah sangka dia daripada kalangan kamu. Lepas tu baru disebut perkataan tadi. Bermakna Heraklius pada peringkat awal dia tahu yang mana Nabi yang menulis surat kat dia ni adalah Nabi yang Allah Azza wa Jalla janjikan di dalam kitab dia sebagai Nabi akhir zaman. Sampai dia suruh pergi semak tu. Dia suruh orang dia pergi semak. Nabi ni berkhitan ke tidak? Sebab dia muncul daripada kalangan Arab. Kan semenanjung Arab. Jadi pergi suruh kawan apa ni orang dia pergi semak. Semak-semak, oh betul. Berkhitan rupanya.
Dia pergi tanyalah dekat orang Arab kan, kamu berkhitan tak? Khitan tak anak? Dia orang kata khitan. Berkhitan. Tapi apa berlaku pada Heraklius? Adakah dia beriman lepas pada tu? Dia baca surat Nabi SAW, tapi dia memilih untuk tidak beriman. Degil, keras kepala, tahu dah kebenaran tu, tapi tak mau terima. Pasal apa? Kerana ada kepentingan diri. Pasal apa nak jaga kepentingan diri? Sebab dia dah panggil dah orang-orang besar Rom. Dia panggil masuk dalam tempat dia, dia minta pegawai-pegawai dia kunci pintu. Dia kata, nak tak kamu ni, untuk kamu terus berada dalam keadaan yang bijaksana, untuk sentiasa berada dalam keadaan selamat dan berjaya, kita ikutlah seorang lelaki yang namanya Muhammad ni, kerana dia ni adalah Rasul yang terakhir. Apa berlaku pada pegawai-pegawai utama Rom pada masa tu? Pegawai-pegawai utama Rom, pembesar-pembesar Rom pada masa tu hasu, mengeluarkan suara seperti suara himar, bising. Mereka pergi ke pintu, nak buka pintu, nak keluar, tak setuju. Mereka dapati pintu dah dikunci. Sehingga pada ketika itulah Heraklius aisa min imanihim, dia nampak memang orang-orang besar Rom ni tak mau beriman dengan Nabi yang dia dah percaya itu adalah Nabi. Akhirnya dia kata apa? Mari sini. Aku cuma akhtabiru shiddata tamassukikum bidinikum. Aku saja nak test saja sejauh mana kekuatan kamu berpegang dengan agama kamu. Sekarang aku dah nampak dah, mari. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak beriman. Akhirnya bukan hanya sekadar dia tolak ajaran Nabi SAW, dia tak mau sahut untuk menjadi Muslim. Bahkan mengikut pandangan sebahagian ulama, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar, dialah orang yang menggerakkan tentera untuk berperang dengan sahabat Nabi SAW yang Nabi hantar pergi ke Mu'tah. Ada khilaf di kalangan para ulama siapa yang hantar, tapi Ibn Hajar kata sebahagian daripada ulama sirah kata dialah orangnya yang menghantar tentera lawan kerajaan Islam, lawan sahabat-sahabat Nabi SAW di medan Mu'tah untuk mengalahkan tentera Islam. Pasal apa? Nak jaga kerusi, nak jaga kedudukan. Ada di kalangan manusia yang mengetahui kebenaran juga, tapi dia lawan kebenaran itu. Dia tak mau terima kebenaran itu, bukan hanya sekadar menjaga kepentingan peribadi, tetapi kerana takabur. Yang ni lebih dahsyat daripada yang tadi lah. Yang tadi pun teruk dah, dahsyat dah. Yang ni lagi dahsyat lah. Bukan ada kepentingan apa pun, tapi sebab sombong. Dia tahu kebenaran tu, tapi dia sombong. Dia rasa besar, dia tak boleh terima. Siapa dia? Siapa dia? Iblis lah. Aba wastakbar, ingkar dengan arahan Allah, dan dia rasa diri dia besar. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, Abu Jahal pun ada sifat ni. Tapi Abu Jahal ni dia macam menggabungkan dua-dua sifat ni. Dia tahu kebenaran itu datang daripada Nabi SAW. Pasal apa dia tak mau terima? Ada riwayat kata dia takabur, ada riwayat kata dia ada kepentingan. Maka dua-dua ni berhimpun pada satu orang. Satu riwayat pertama kata, bila dia ditanya Muhammad ni cakap betul tak? Dia kata apa? Inna Muhammadan la sahdiq. Muhammad ni betul, dia kata. Walakin idza zahaba banu Qusay bil liwa'i was siqayah wan nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Muhammad ni cakap betul. Tapi kalau semua dapat kat Banu Qusay, sebab Nabi daripada keturunan Qusay, kalau semua dapat kat Banu Qusay, liwa, kepimpinan tentera dapat kat dia, wasiqayah, bagi minum orang dekat Mekah pun dapat kat keturunan dia, wan nubuwah, kenabian pun dapat kat dia, fama yakunu li sa'iri Quraisy. Quraisy lain dapat apa? Jadi dia lawan tu sebab
ada kepentingan lah. Ada juga riwayat kata Abu Jahal ni ketika mana lalu di satu kawasan orang-orang perempuan, dia tengok Abu Jahal, maka mereka pun bersembang sama depa. Dia kata Abu Jahal ni mesti akan tewas bila lawan dengan Muhammad. Dia kata sejak daripada tu aku azam dalam diri aku lawan Muhammad, aku nak buktikan kat depa yang aku boleh menang. Sombong punya pasal lah. Jadi sebab itu Abu Jahal ni Allah Azza wa Jalla takdirkan dia mati dalam keadaan yang hina. Sunnatullah, siapa-siapa yang sombong mati dalam keadaan hina. Kerana sombong tu bukan sifat manusia kan. Abu Jahal mati macam mana? Dia dibunuh oleh 2 orang pemuda Ansar. Orang-orang Ansar ni tuan-tuan, orang-orang Madinah ni, di zaman dulu, dia orang ni petani. Orang-orang Mekah, dia orang ni peniaga. Kira Mekah zaman tu adalah tempat businessman lah. Orang Madinah pula petani. Jadi bila petani, dah lah petani muda pula tu, bukan siapa-siapa pula tu. Sebagai riwayat kata yang bunuh dia Mu'az dan Mu'awiz Ibn Afra. Ada riwayat yang lain juga menyebutkan yang lain. Riwayat sirah ni memang ada, terutama bab nama ni memang ada percanggahan lah. Cuma itu di antara yang disebut dalam kitab-kitab sirah. Dia orang ni lah tikam dia. Sampai bila dia kena tikam tu dah nyawa-nyawa ikan tu Ibnu Mas'ud datang kat dia. Sehingga dia kata pada Ibnu Mas'ud, tak ada ke orang lain yang lebih hebat boleh tikam aku. Paling tidak aku mati di tangan orang hebat. Dia macam jebat yang mati di tangan tuah. Kira hebatlah mati dekat tangan orang hebat. Ni mati kat tangan siapa? Mati kat tangan budak-budak ni je. Dia rasa macam terhina. Sehingga pada waktu itulah Ibnu Mas'ud habiskan riwayat hidupnya, bawa kepalanya pergi jumpa Nabi SAW, sehingga Nabi menyebutkan hadza fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun bagi umat ni. Tu kufur yang paling dahsyat lah. Ada lagi kufur yang disebutkan dalam Quran, iaitu kufur i'rad. Dia kufur disebabkan oleh kerana dia berpaling. Jadi bila dia berpaling, dia tak tahulah kan? Dia berpaling daripada agama. Orang nak jelaskan kat dia kebenaran, dia tak mau dengar. Aku tak mau dengar, aku tutup telinga. Maka kufur tu disebabkan oleh kerana jahil, yang mana jahil tu disebabkan oleh kesengajaan dia, sifat dia yang berpaling. Ini yang ada pada kaum Nabi Nuh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh kata, setiap kali aku ajak mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan ajaran-ajaran kufur dan syirik ini, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka letakkan tangan jari-jari mereka di dalam telinga mereka, tak mau dengar, aku tak mau dengar. Wastaghshaw thiyabahum, mereka ambil pakaian mereka, tutup muka mereka, tak mau tengok Nabi Nuh. Bukan sekadar tak mau dengar, tengok pun tak mau. Wa asarru, dan mereka kekal atas apa yang mereka, degil atas apa yang mereka ada. Wastakbaru istikbara, dan mereka juga ada sifat takabur itu. Takabur itu kerana tak mau dengar dulu. Ini penting kok ni. Dulu saya pernah sebut, banyak kali kok saya sebut, dengar dulu ni penting. Orang nak jelaskan bagi peluang. Takut-takut kerana kita tak mau dengar tu, kita telah menzalimi orang lain. Dengan sifat dengar dulu itulah yang menyebabkan Usaid bin Hudayr dan juga Sa'ad bin Mu'az terselamat daripada kufur. Asalnya dia marah dekat Mus'ab ni, sehingga Mus'ab kata, dengarlah dulu. Kalau kau suka kau ambil, kau tak suka kau tak ganggu kau lagi. Jadi Usaid pun dengar. Akhirnya diterima Islam. Sa'ad bin Mu'az juga terima Islam. Kan? Jadi kita pun kena didik diri, dengar dulu. Terutamanya mahasiswa lah.
kena didik diri. Sebelum buat keputusan, dengar dulu. Jangan biar orang buat keputusan untuk kita. Kita banyak orang buat keputusan untuk kita kan. Ada seorang hamba Allah, ni dalam media sosial lah. Dalam media sosial ni dia bagi ruang banyak dekat manusia kan. Dulu kita cuma ada TV dengan radio, tak semua orang boleh masuk. Yang ada kabel boleh masuk lah. Yang kabel besar pemeluk boleh masuk. Yang tak ada kabel duduk diam lah. Tapi bila ada yang media sosial ni, masing-masing orang boleh menulis, masing-masing orang boleh rakam video, boleh letak kan. Jadi ada seorang hamba Allah, dalam banyak-banyak komen tu, dia satu komen, dia kata, muka video saya, dia kata, inilah satu ustaz yang mengatakan syair Imam Syafi'i itu syirik. Dia komen tu dekat Facebook saya lah. Saya tengok, saya kata, bila masa? Kan? Saya pun tanya dia, minta maaf tuan, mungkin saya terlupa, tapi ada bukti tak yang saya pernah kata Imam Syafi'i itu ajar benda syirik? Dia kata, cari sendirilah. Sendiri cakap takkan tak ingat. Ganas. Saya kata, tuan, saya minta maaf, saya terlupa. Mungkin saya lupa lah, tapi saya ingat saya tak sebut. Kalau ada video saya banyak kat YouTube. Dekat Facebook pun banyak. Alhamdulillah, banyak orang pendek-pendekkan video saya ni letak kan. Jadi saya nak tahu jugalah kat mana. Kalau ada, tolong bagi. Lepas tu dia senyap lama, dia tak reply lah. Tuan-tuan, orang macam ni, dia mesej saya dekat inbox, dia kata, ustaz, dia kata, saya minta maaf, saya dah cari, rupanya orang lain. Nampak? Dengar dulu. Saya kata, macam mana you boleh buat? Dia kata, sebab saya dengar ustaz saya sebut. Ustaz saya yang sebut, maka sebab tu saya sebut. Isyak dah kah? Dah. Kita bagi ruang pada azan dulu.
Okey. Sambung lagi. Jadi dia pun sebut, dia kata sebenarnya orang lain, saya dah cari dah, orang lain rupanya. Saya kata mana boleh muncul tiba-tiba kait dengan nama saya. Dia kata ustaz dia sebut. Jadi ni bahaya. Kan kadang-kadang kita tersilap dalam menisbahkan sesuatu. Itu bahaya. Jadi kena dengar dulu. Kemudian kufur yang berikutnya adalah kufrun nifaq. Kufrun nifaq ialah orang yang berlakon macam dia terima Islam, tapi sebenarnya dia kafir. Ini kita tahulah yang ada dalam sirah yang kita selalu sebut, ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada satu lagi kufur yang dipanggil sebagai kufrus syak. Kufur disebabkan dia syak. Ni dulu pernah jadi polemik kan, bila mana satu orang dia dakwa yang jadi kafir ni apabila dia deny, dia menolak ataupun menafikan. Tapi kalau dia tak tolak, cuma dia belum terima, tak masuk lagi dalam hati dia keimanan terhadap hari kiamat tu, maka dia tak jadi kafir. Ini adalah satu dakwaan yang salah. Kerana apa? Kerana iman ialah al-i'tiqadul jazim, kepercayaan yang putus. Mesti kepercayaan tu mesti percaya 100%. Dia tak boleh ada ruang untuk syak. Siapa-siapa yang syak pada mana-mana perkara yang dianggap sebagai usulul aqidah, maka keimanan dia berada dalam keadaan bahaya. Satu orang dia kata, saya bukan tak percaya hari kiamat, tapi saya rasa macam tak apa nak percaya lagi dah. Saya bukan tolak, tapi saya tawakuf, saya tak buat keputusan nak percaya ke tidak. Dia tak boleh jadi mukmin. Dia tak boleh jadi orang mukmin. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala sebut, inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Dalam surah Jathiyah, dalam suratul Jathiyah, Allah Taala sebut di antara sifat orang yang tak beriman tu, apabila mereka sebut tentang hari kiamat, kami sangka, kami tak ada melainkan kami sangka dan kami tak apa yakin dengan hari kiamat ni. Kami tak apa yakin, sangka-sangka saja. Maka tak boleh. Kerana akidah dia mesti i'tiqad jazim, satu kepercayaan yang putus, satu kepercayaan yang pasti. Bila orang tanya, pasti tak hari kiamat tu ada? Ya, saya pasti. Pasti tak Allah Ta'ala tu Esa? Pasti. Kalau satu orang dia syak, saya syak lah, saya sangsi Tuhan tu satu ke dua, tak boleh jadi beriman dia. Nabi ni betul ke Nabi? Entah-entah dia wali je kot, dia bukan Nabi, kafir. Dia mesti yakin betul. Cuma kekuatan iman itu, kesannya pada diri boleh jadi bertambah dan boleh jadi berkurang. Itu kesan keimanan tu. Percaya dia percaya, tapi kekuatan kepercayaan tu, kesan pada diri tu boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Sebab keimanan itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat, dan berbeza-beza mengikut kadar kesalehan seseorang manusia. Maka iman kita dengan iman Nabi itu tak samalah. Iman kita dengan iman Abu Bakar pun tak samalah. Tapi bukan bermakna kita tak percaya dengan hari akhirat, bukan kita tak percaya dengan rukun-rukun iman, kita percaya. Tapi kesan kepercayaan tu pada diri kita itu berbeza. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa amma syatmuhu iyai, adapun penghinaannya kepadaku, cercaannya padaku. Bila sebut syatm, daripada perkataan syatama, syatm, hina, cerca kan. Apa maksud hina? Apa maksud cerca? Bagus bahasa Arab ni. Perkataan-perkataan yang penting ni dia letak definisi kan. Kita bahasa Melayu ni, kita rasa kita faham, kita tak letak definisi, kita faham dah. Bila orang tanya, cerca apa? Hina apa?
Dulu kita baca hadis berkenaan dengan hasad. Dengki. Dengki apa dengki? Tanya orang Melayu, dengki tu dengki lah ustaz. Dengki pun tak tahu ke? Melayu ke tak kamu ni? Wah kan. Tapi bila pergi pada bahasa Arab, mereka akan letak definisi dulu supaya kita berada di lantai yang sama. Kata orang putih, on the same page. Kita berada pada muka surat yang sama, supaya hang tak faham lain seperti mana yang aku faham. Bila sebut hasad, apa dia? Ibn Hajar kata tamanni zawalin ni'mah minal mahsud. Satu perasaan harapan, satu perasaan yang bersifat harapan hilangnya nikmat daripada orang yang kita dengki. Itu dengki. Betul? Ke tak betul? Bila kita tengok satu orang, kita dengki kat dia. Pasal apa? Sebab kita rasa macam, kalau boleh hilang nikmat tu kat dia, bagi kat aku. Ada orang dengki pada benda orang yang tidak ada nikmat. Tengok orang tepi jalan minta sedekah, aku dengki betul kat dia ni. Kenapa dia minta sedekah kat sini? Aku pun nak minta sedekah sekali. Jarang lah. Kan? Okey, syatab. Sebahagian ulama syuruh yang mengarang kitab Syuruhul Hadis, dia kata syatam ni wasafa asy-syai' bima yaqtadi an-naqs. Kita mensifatkan sesuatu, mensifatkan kepada orang lain dengan sesuatu yang boleh membawa kepada kekurangan pada orang tu. Tu hina lah. Maksud kekurangan, kita bawa satu benda yang boleh menyebabkan diri dia rasa rendah daripada kita. Itu hina lah tu. Okey. Allah Ta'ala kata, ada di kalangan anak Adam ni yang menghina, yang mencerca Allah Azza wa Jalla. Bila mana dia mengatakan Allah Azza wa Jalla itu mempunyai anak. Kita semua tahulah dalam dunia ni memang ada agama yang mengatakan Tuhan itu ada anak. Jesus dikatakan sebagai anak Tuhan. Bahkan Arab jahiliah mengatakan malaikat itu juga anak perempuan Tuhan. Maka ini merupakan satu penghinaan. Sedangkan Allah Ta'ala kata, akulah Tuhan yang Esa. Jadi sebab itu kita orang Islam ni kena didik anak kita. Kalau kau dengar je mana-mana manusia yang mengatakan Allah itu ada anak, biarlah dia kata dia Muslim pun, apa yang disebut tu bukan ajaran Islam. Jadi kalau kita mantapkan akidah anak-anak kita, generasi kita, biarlah datang komik ke, datanglah apa-apa pun, anak orang Islam akan tahu akidah Islam mabniun ala tauhid, terbina di atas tauhid. Mana-mana cubaan untuk memalitkan Allah dengan sifat beranak ataupun Allah itu mempunyai bapa ataupun sebagainya, itu bukan akidah Islam. Siapa yang cuba untuk mengatakan demikian, dia sedang melakukan penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala itu juga bersifat samad. Apa itu samad? As-samad, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan samad itu ialah pemimpin yang tertinggi. Orang Arab bila sebut samad, maksudnya syaraf, pemimpin yang mulia, tertinggi kedudukannya. Ada yang kata satu entiti ataupun seseorang, ini dari sudut bahasa, seseorang yang dicari ketika mana kita berada dalam keadaan memerlukan. Kita dalam keadaan susah, kita cari satu orang, tak cari orang lain, cari dia, maka dia itulah samad. Allah Azza wa Jalla bukan makhluk. Allah Azza wa Jalla dicari, Allah Ta'ala diseru apabila manusia berada dalam keadaan kesusahan. Maka sebab itu Allah Azza wa Jalla digelar dengan gelaran As-Samad. Jadi kita kena beriman Allah Ta'ala itu Esa satu, Allah Ta'ala itu kedudukannya tertinggi satu, Allah Ta'ala itu diseru dan dicari, diseru, diminta tolong apabila kita berada dalam keadaan susah. Dan kena juga percaya Allah Ta'ala tu tak ada satu pun yang sama dengan dia. Kalau satu orang dia kata
saya beriman Allah Ta'ala tu esa, tapi sifat Allah sama macam sifat makhluk, maka dia tidak menjadi mukmin, dia kafir. Kerana dia menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah dalam istilah agama dipanggil golongan musyabbihah, golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah satu benda yang membahayakan akidah. Maka sebab tu ahli sunnah wal jamaah mereka menyebutkan apa saja sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam Al-Quran, apa saja sifat yang Nabi SAW sandarkan kepada Allah dalam hadis-hadis yang sabit daripada Nabi SAW, kita terimanya seperti mana ia datang, kita beriman dengannya, dan kita menafikan sebarang persamaan antara Allah dengan makhluk. Bila Nabi kata Allah tu wujud, kita kata Allah wujud, tapi kewujudan Allah sekali-kali tak sama dengan kewujudan kita. Kerana wujud kita ni ada permulaan dan ada pengakhiran. Wujud Allah Ta'ala itu sentiasa wujud. Bila kita kata Allah Maha mendengar, maka mendengar Allah itu tak sama dengan kita. Kerana dengar kita tu ada kemampuan, ada kelemahan. Mendengarnya Allah Ta'ala tu tak sama dengan kita, kerana pendengaran Allah Ta'ala itu adalah sifat yang sempurna. Bila kita kata Allah Ta'ala Maha melihat, maka melihatnya Allah Ta'ala tu tak samalah dengan sifat lihat kita. Kerana lihat kita tu lihat yang penuh dengan kelemahan. Tapi lihat Allah Ta'ala tu lihat yang penuh dengan kesempurnaan. Maka sebab itu bila kita salat, kita tundukkan kepala kita sewaktu rukuk, kita tundukkan kepala kita sewaktu sujud, kita ucapkan sewaktu rukuk dan sujud, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang maha agung, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kita ucapkan zikir itu sebagai satu simbolik. Ya Allah, kepala aku ni paling mulia, aku tidak akan tundukkan kepada mana-mana makhluk. Yang aku tunduk pada Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang mana zatnya tidak sama dengan zat makhluk. Aku tundukkan hanya untuk dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita semua. Tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Ada soalan ataupun komentar ataupun kritik, saya disilap di mana-mana, boleh beritahu. Bak haid. Oh, ini panjang ni. Tak apa, nanti kita cerita di belakang. Kita cerita di belakang, InsyaAllah. Ada soalan lain tak? Tak ada, Kalau tak ada, kita berhenti di sini insyaAllah. Kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.